Baru-baru ni you ada komen Presiden FM perlu letak jawatan dan kurangkan kuota pemain import dalam Liga Malaysia kepada 3 saja untuk development pemain muda. Adakah coach rasa kalau kita tukar presiden tu bola sepak Malaysia akan lebih baik? Pertama, saya kata begitu kerana orang yang tanya saya hari itu, dia tanya saya kerana dia tanya saya begini, dia tanya saya bahawa semua fans nak suruh Tan Cheng Ho letak jawatan. Saya kata bukan saja Tan Cheng Ho mesti letak jawatan. Sepatutnya presiden yang mesti letak jawatan dan juga orang-orang yang bersama dengan tim ini mesti letak jawatan. Kerana mereka yang mesti mengambil tanggungjawab seperti Presiden Vietnam. Kerana mereka dia ada leaders. Saya pasti mereka pun buat keputusan di dalam pasukan ini. Mereka juga yang membuat keputusan. Bukan saja Tan Cheng Ho. So, mengapa only Tan Cheng Ho? Mengapa saja Tan Cheng Ho mesti letak jawatan? Orang-orang yang campur tangan, tangan gaib ini semua, bukan? Mereka yang sekarang mesti keluar, okey, saya campur tangan, saya keluar. Kerana you tidak memberi, kalau begitulah, kalau begitu. Kalau begitu. Tapi you lihat siapa sekarang kena maki hamun. Siapa? Tan Cheng Ho. Bukan lain orang. Jadi bagilah dia seluruh tanggungjawab. Bagi dia lah. Kerana akhir-akhir dia yang mesti menjawab dan berdiri di depan media dan menjawab soalan-soalan semua. Dia. Jadi bagi dia lah. Kalau orang-orang itu yang campur tangan nak buat keputusan, jadi jurulatih lah. Jadi jurulatih. This is what I say. Professionalism or amateurism. See? So, tentang foreign players, you see. Selagi kalau you umur sekarang berapa? 35, coach. This year. 35. Okay, that means you bola sepak Malaysia you tak berapa tahu benda-benda yang dahulu. Yang dah laku. Dahulu. Semi-pro, semasa semi-pro. This is semasa Presiden Sultan of Pahang yang Tengku Ahmad Shah. Semi-pro. Tak ada pemain awal-awal tak ada foreign players. Tak ada foreign players. Lepas itu Sultan Tengku Agong sekarang Agong sekarang ambil tempat. Di sana 3 pemain import. Lepas Agong sekarang siapa? I think must be Hamidin lah. Bukan? Dia ambil tempat. Dia kata 5. TMJ dulu. TMJ sekejap saja. Dan Hamidin. Sekejap saja. Hamidin. 5 orang boleh main. 5 orang. Yang terkini adalah 7 orang mereka nak bagi pemain-pemain import bermain. Pemain-pemain import 7. AFC nak cadangkan 7 pemain. Kalau mereka cadangkan 7, saya kata habis. 5 pun sudah habis. 5 pun sudah habis. Kerana mengapa saya kata habis? Kerana mana lagi pemain-pemain tempatan kita nak bermain? Mana lagi? Dahlah semua coaches yang terlibat dalam liga ini akan memberi pemain-pemain import bermain. Mereka nak menang.
Dia tak kisah tentang national team ke, macam mana national team bermain. Dia tak kisah. Penting adalah saya menang, gaji saya dapat, tahun depan saya ada kontrak. Itu yang mereka pentingkan. Jadi kalau presiden tak tegas dan membuat sesuatu yang drastik, ataupun sesuatu yang drastik bukan, ya, bola sepak kita akan hancur. Kerana mengapa? Kerana kita tidak ada pembangunan. Tak ada pembangunan. Yang saya tahu, JDT pembangunan. Terengganu ada sedikit pembangunan. Lain mana? Lain tak ada youth team. KL pun menang Malaysia Cup, okey, bagus. Tak ada pembangunan. Tak ada. Ya. Saya tidak salah jurulatih atau pemain, no. Ya. Seperti saya katalah. Dahulu saya kata, kita sekarang bercakap begini. 10 tahun kemudian pun benda-benda ini akan berlaku. Tidak akan berubah selagi benda-benda the infrastructure tidak ada di sana, structure of a professional club tidak ada. It's difficult. Benda ini akan berlaku dan keputusan seperti di AFF akan sentiasa berlaku. Kerana pemain-pemain muda kita tidak mempunyai peluang untuk bermain. Kerana untuk pembangunan seseorang pemain, dia perlu bermain. Ya, dia perlu bermain. Dia perlu menajamkan skill mereka dan juga meningkatkan tahap kecerdasan mereka juga. Dan selagi benda-benda ini tidak ada, ya, susah. Ya. Dan seperti saya kata tentang tim pasukan FAM, pasukan FAM, MSN yang bermain di Liga Premier itu. Ini salah. Ya. Mereka mesti question kamu adalah macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini, bukan? Yep. Dengan ni. Okey, saya beritahu kamu. Sekarang budak-budak ini new intake yang lepas form 5 mereka akan pergi ke tim ini. Ya. Sepatutnya you tidak perlu tim ini. Tidak perlu. Budak-budak yang baik atau handal, tim-tim lain semua sudah sign. Mereka sudah sign tim-tim yang baik. I mean pemain-pemain yang berkualiti. Lain-lain tim semua sudah sign. Jadi tinggal pemain-pemain yang second layer ataupun third layer, fourth layer, fifth layers. All pemain-pemain third, fourth, fifth layers, mereka kualiti mereka sekarang masih belum menjadi. Jadi kalau you letak mereka di Liga Premier, ya, mereka tidak boleh, they cannot compete. Ya, because they don't have the quality. Dia tak ada quality lagi. Tetapi jikalau you bagi mereka ruang untuk bernafas ataupun ruang untuk mereka to apply their ability di dalam liga yang sepatutan, liga yang patutan seperti Liga Belia dan Liga Presiden. Ya, Liga Belia, Liga Presiden. Ya. Dan di sana is the best for them. Ya, di Gambang, duduk di Gambang, mereka boleh pergi ke sekolah di maktab di sana. Di sana ada maktab juga. Ya, ada how you say I think it's high school or university di sana. Pergi sana. Duit itu channel ke sana. Ya. So lagi baik kerana baru pembangunan di AMD menjadi complete. Ya. Complete. Dia punya umur daripada 13
hingga 19. Ya. Okay. So main di liga yang lebih rendah lah, kerana kalau you lihat tahun lepas, ya, satu kalah, tidak mengapa lah, mereka kalah tidak mengapa, tapi cara permainan mereka, macam mana cara permainan mereka dalam youth development, kita nak lihat macam mana cara permainan mereka. Kalau tidak ada permainan yang baik, ya, dengan bermain bola, simpan bola, keluar daripada tekanan, then tak guna lah, tak guna bermain di sana. Itu apa yang pemain-pemain belajar adalah fighting, chasing, kick the ball away, fight, chase. Yang memberi manfaat kepada pemain-pemain adalah just fitness lah, fitness. Dan saya nak tanya lah kembali, mereka ada 30 pemain, ya. Mereka, FAM kata ini memang FAM, technical director, semualah staff mereka kata ini memang bagus untuk pembangunan bola sepak. Saya nak tanya mereka lah sekarang, berapa pemain Yusri Cekla mengguna pemain-pemain senarai 30 pemain ni? Berapa pemain? Ya. Adakah dia guna 30 pemain ataupun sentiasa mengguna pemain-pemain yang lebih baik daripada yang lain? You go and check all this. Then I will tell you it's a waste of time, because pemain-pemain, katakan daripada 30 pemain, bukan nombor 1 hingga 30. Mereka mengguna 1 hingga 13 saja ataupun 14. Kurang-kurangnya 15. Daripada 15 hingga 30 tu, apa dia buat? Tangkap belalang. Just training. Yeah. So, just training lah. What's the point? What's the point? You see? So, jikalau mereka berada di Gambang, ya, tak ada tempat. Buat tempat untuk mereka tinggal. Tak ada makanan. Buat makanan bagi untuk mereka makan. What is the problem? Training center ada di sana. Padang ada di sana. Tak cukup padang. Timing of training mesti dilakukan. What is the problem? That's problem, masalah. They don't want to listen. Kerana orang-orang yang membuat keputusan tu, mereka tahu sahaja bola sepak Malaysia. Itu saja. Ya. You kenal tak? You pernah dengar dengan nama ni tak? Syed Ali Taufik Al-Atas. Syed Taufik Ali Al-Atas. Nama macam familiar, tapi saya lupa. Dia Al-Atas family lah. Al-Atas family, they are very intelligent and they are well educated people. Okay. They are very well educated. Orang-orang yang membuat keputusan ini semua, they are corrupting the knowledge of people like you. You understand? Yeah. People like you, fans, all this, they are corrupting. Mereka tidak memberi maklumat yang tepat. Mereka memberi maklumat yang mungkin on the surface saja betul, tetapi yang mendalam tu tak betul. This is what we call corruption of knowledge. So you nak dengar lagi lebih apa orang ni cakap, you pergi ke YouTube, kerana orang ni memang fantastic person. The whole family fantastic. Minda yang buka, tahu apa yang berlaku, sepatutnya mesti berlaku, tetapi tidak berlaku. Seperti bola sepak di Malaysia sekarang. Niat saya adalah nak bantu bola sepak di Malaysia saja. Itu saja. Dan kalau mereka fikir kritik saya ini semua
keras ataupun how you say keras, because this is the facts I'm talking, facts, ya. Dan kalau tambah lagi statistik yang kalau you senang you cari, ya, dan lihat, you boleh lihat statistik yang mereka bermain national team di AFF dan juga NFDP AMD FAM team yang bermain di Liga Premier tu, you boleh lihat apa yang saya cakap. Boleh banding lah, betul ke tak betul, ini terpulang kepada kamu. Tetapi apa yang saya lihat, ini yang paling ketara sekali. Selagi benda-benda ni tidak dilaksanakan, susah. Ya. Dan saya tanyalah, mengapa Yusri Chetla awal-awal sebelum dia ambil tim ini, kata memang bagus, FAM dia buat tim ini bagus, ini bagus. Mengapa dia tahun ni dia pergi ke Perak? Why? You see, when you are working for youth teams, youth players, you must be dedicated. Ya, orang-orang ini, ya, technical director, you lihat, ada peluang saja mereka pergi ke lain tempat. They are just using this position for like a pit stop. They are not dedicated to serve. Yeah, they are not dedicated to serve. Yeah, so this is the problem also. Yeah,